Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Negeri Sembilan menentang Sarawak United, yang mana Negeri Sembilan menang 2-1 hasil jaringan dari sepakan penalti Harold Goulon dan juga Matthew Alves. Pada perlawanan ini boleh saya katakan kedua-dua pasukan tidaklah mempunyai banyak percubaan yang menarik, tetapi boleh dikatakan kedua-dua pasukan masih lagi menerapkan corak permainan direct football, menyerang menggunakan sayap lalu menggunakan crossing ataupun mencari di target man mereka dengan menggunakan long ball. Tetapi apapun itu tidak menidakkan yang Negeri Sembilan adalah pasukan yang masih lagi belum ditewaskan dalam saingan Liga Super kali ini dan berada di kemuncak Liga lah pada ketika ini. Tahniah untuk Negeri Sembilan sebab merasa juga duduk di puncak Liga walaupun mungkin sementara. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Negeri Sembilan dahulu. Apakah perkara yang boleh saya puji dan kekuatan yang boleh saya puji untuk pasukan Negeri Sembilan? Yang pertama yang boleh saya puji adalah tentang defense department pasukan Negeri Sembilan, iaitu transisi mereka, yang mana kita boleh lihat ketika menyerang, barisan pertahanan pasukan Negeri Sembilan akan membentuk back three, iaitu Nasrullah, Harold Goulon dan juga Kai Jones, manakala nama Steven dan juga Zambri Payne akan bertindak sebagai wingback, yang mana transisi mereka ni adalah mereka akan menggunakan formation 3-5-2, iaitu untuk mereka menyerang. Dalam formation 3-5-2 ni, barisan pertahanan pasukan Negeri Sembilan akan bermain dengan defensive line yang agak tinggi, dan kita boleh tengok Harold Goulon, Kai Jones dan juga Nasrullah akan berada di half space ataupun di middle line pasukan ataupun di tengah-tengah padang lah, untuk melakukan ataupun untuk memastikan yang defensive line pasukan Negeri Sembilan ni tinggi ketika mereka melakukan serangan, untuk memastikan yang mereka boleh memberi bantuan kepada bahagian serangan dengan cepat dan mereka boleh melakukan transisi dengan cepat. Bahkan ketika mereka diserang ataupun di counter, transisi daripada menyerang ke bertahan, mereka akan membentuk back five dengan cepat, dan dalam pada masa yang sama ketika mereka bertahan, mereka akan bermain dengan low block, iaitu defensive line yang agak rendah, untuk memastikan yang mereka akan compact di bahagian pertahanan dan barisan serangan pasukan lawan gagal untuk penetrate ataupun masuk ke dalam D-box ataupun kawasan kotak penalti pasukan Negeri Sembilan lah. Jadi itu yang saya suka, iaitu ketika mereka menyerang, mereka menggunakan formation 3-5-2 dengan defensive line yang agak tinggi, dan ketika mereka bertahan, transition ketika mereka membentuk back five di belakang tu sangat cepat, dan mereka juga bermain dengan low block untuk lebih compact. Jadi kita boleh nampaklah perbezaan di bahagian pertahanan. Ketika menyerang, defensive line tinggi, ketika diserang ataupun bertahan, defensive line mereka akan rendah. Jadi benda tu menyebabkan barisan pertahanan Negeri Sembilan agak stabil lah. Mereka boleh bantu bahagian serangan dan mereka boleh bertahan dengan baik. Itu perkara yang pertama lah yang boleh saya puji untuk pasukan Negeri Sembilan. Yang kedua yang boleh saya puji untuk pasukan Negeri Sembilan adalah di bahagian tengah, iaitu David Mawato dan juga Saiful Rizwan, yang mana Saiful Rizwan bertindak sebagai single pivot ataupun defensive midfielder yang baik untuk pasukan Negeri Sembilan pada perlawanan ini. Dan disebabkan peranan yang dimainkan oleh Saiful sangat cemerlang, beliau telah memberi sedikit kelebihan kepada David Mawato untuk membantu bahagian attacking. Boleh saya katakan beliau bermain dengan sangat cemerlang lah, yang mana Saiful dah boleh fokus untuk membantu bahagian pertahanan, dan David Mawatur akan lebih fokus untuk bermain sebagai number 8, iaitu membantu bahagian serangan dan juga membantu bahagian Omid Nazari yang bermain sebagai attacking midfielder. Jadi benda tu telah memberikan sedikit kestabilan di bahagian tengah pasukan Negeri Sembilan untuk lebih ofensif, dan mereka boleh menyerang menggunakan Omid dan juga David Mawatur di bahagian hadapan tanpa merisaukan di bahagian belakang sekiranya di counter atau diserang. Sebab apa? Sebab dah ada Saiful serta Harold Goulon, Nasrullah dan juga Kai Jones di belakang. Jadi benda tu perkara yang kedua saya suka tentang pasukan Negeri Sembilan. Dan yang ketiga yang saya suka tentang Negeri Sembilan adalah bagaimana corak permainan mereka bermain dengan counter attack dan juga melakukan interception dengan cara yang sangat-sangat efektif lah. Yang mana kita boleh tengok Negeri Sembilan punya barisan pertahanan dan juga tengah, mereka akan lebih selesa untuk membaca game pihak lawan dahulu, dan mereka akan biar pihak lawan menyerang dan mereka akan bertahan. Dan dalam pada masa yang sama, mereka sebenarnya tengah mengkaji dan juga mencari jalan bagaimana untuk mematah serangan tersebut dan melakukan counter attack. Dan perkara tersebut kita boleh tengok berjaya dilakukan
dilakukan oleh pasukan Negeri Sembilan untuk melakukan counter attack bagi gol yang kedua mereka, iaitu melalui Matthew Abbis, yang mana mereka berjaya untuk mematahkan serangan Sarawak United yang ketika itu menggunakan serangan yang sama, cuba untuk exploit bahagian sayap, tetapi Zamri Pin berjaya untuk baca dan melakukan clearance mencari Zakwan. Zakwan tak dapat bola, dapat Matthew Abbis lalu melakukan counter dan menjaringkan gol. Jadi boleh saya katakan ketenangan dan juga pembacaan game untuk barisan tengah dan juga barisan pertahanan pasukan Negeri Sembilan ni memang sangat mantap lah. Mereka tenang, mereka baca game dulu, barulah mereka buat tindakan yang lebih efektif. Tu sebab mereka boleh menang, mereka boleh seri lawan dengan Selangor 2-2 walaupun ketinggalan pada hari itu. Sebab mereka baca game dulu, barulah mereka buat tindakan. Itu perkara yang ketiga yang boleh saya puji untuk Negeri Sembilan. Dan yang terakhir yang boleh saya puji untuk Negeri Sembilan adalah tentang Hairul Gulon. Hairul Gulon is the perfect defender. Boleh menyerang, boleh bertahan, boleh skor gol, boleh skor on goal. And yang mana pada perlawanan ni, tengok skill yang dilakukan oleh Hairul Gulon. Daripada bahagian pertahanan sampai tengah, dia buka game kepada bahagian serangan pula. Memang super, gila. Saya tak tahu Hairul Gulon makan apa, tapi dia memang the best player yang ada dalam untuk barisan pertahanan Negeri Sembilan sekarang. Boleh bantu bahagian hadapan, boleh bantu bahagian pertahanan, boleh skor untuk lawan, boleh skor untuk tim. Senang. Full complete package untuk Hairul Gulon. Jadi itu untuk pasukan Negeri Sembilan. Dan apa yang boleh saya komen tentang kelemahan pasukan Negeri Sembilan, mereka perlu lebih cari jalan bagaimana mereka nak link up dengan baik oleh Kosi Aditu dan juga Matthew Abbis, iaitu sebagai striker. Yang mana Kosi Aditu dan juga Matthew Abbis boleh dikatakan kadang-kadang mereka ni terlalu menunggu bola, iaitu long ball sahaja. Dan bagaimana mereka nak link up dengan baik antara Omid Nazari dan juga David Mawatul dalam build up di bahagian tengah. Sekiranya mereka boleh buat macam tu, mereka boleh create combination play yang lagi padu, dan mereka boleh create movement yang lagi padu, dan mereka boleh create banyak pergerakan-pergerakan yang berbahaya, bukan hanya berpaksikan kepada long ball ataupun kepada wingback, tetapi kepada bahagian tengah. Itu untuk pasukan Negeri Sembilan. Manakala untuk pasukan Sarawak United pula, pada perlawanan ini boleh dikatakan mereka bermain pada awalnya bermain dengan baik lah, yang mana mereka bermain dengan formation 4-4-2 ataupun sebenarnya atas kertas lebih kepada 3-5-2 sama macam Negeri Sembilan, meletakkan dua striker iaitu Francis Kone dan Uci Abah. Mereka banyak melakukan serangan menggunakan Nur Syami, iaitu di bahagian kanan pemain nombor 7 pasukan Sarawak. Memang banyak efektif ataupun banyak import yang positif boleh dinampak dengan serangan-serangan tersebut. Tetapi serangan-serangan tersebut adalah dihasilkan dengan cara yang sama, iaitu long ball. Mereka akan passing ataupun pump bola ke hadapan, mencari Nur Syami. Nur Syami dapat bola di bahagian kanan, dia akan crossing masuk ke dalam kotak penalti untuk mencari Francis Kone ataupun Uci Abah. Jadi benda tu boleh saya puji lah, sebab gerakan-gerakan yang dilakukan berkali-kali tu masih lagi menjadi sehingga tamat perlawanan. Dan benda tu memang sangat efektif untuk pasukan Sarawak. Yang kedua adalah mengenai free kick. Free kick mereka agak bagus. Mereka boleh manfaatkan gol daripada free kick. Mereka boleh melakukan hantaran yang tepat melalui free kick dan sebagainya. Tetapi yang mereka kurang adalah dari segi corner kick. Corner kick ni semalam mereka dapat lebih daripada 5 corner kick. Tetapi sayang, ada beberapa percubaan daripada corner kick gagal dimanfaatkan dengan baik oleh mereka. Jadi menyebabkan mereka gagal untuk menjaringkan gol melalui corner kick. Jadi mereka perlu improve daripada segi bab itulah. Dan yang ketiga adalah mereka perlu memastikan yang mereka punya corak bertahan di bahagian tengah tu ada player, mereka ada defensive midfielder. Tetapi semalam ketika menyerang, mereka all out dan mereka terlupa nak cover seorang di bahagian tengah. Senang je kena counter dengan Negeri Sembilan, dan defense mereka senang dipecah belahkan oleh barisan serangan Negeri Sembilan, menyebabkan mereka terpaksa menerima kekalahan pada perlawanan semalam. Dan yang terakhir adalah mengenai goalkeeper mereka perlu lebih matang lagi lah, sebab Syabri ni adalah legend ataupun senior. Tetapi semalam dia save bola menggunakan tangan, kena kad merah, out, merugikan pasukan dan sebagainya. Benda tu tak maulah jadi untuk the next game. Jadi secara overallnya semalam Negeri Sembilan bermain dengan baik. Mereka deserve menang walaupun kedua-dua pasukan menggunakan corak yang sama. Tetapi boleh saya katakan tidaklah terlalu bosan untuk tengok game semalam. Boleh juga untuk ditonton sehingga habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.